Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹们平 dan 安， juga Bapak Ibu yang ada di rumah, saya juga mengucapkan selamat pagi. 也向在家的弟兄姐妹们早 Saudara, 安。 hari ini adalah minggu pertama dari tahun yang baru dan saya harus juga mengucapkan selamat tahun baru menyongsong 2021. 这个也是新年的第一周，我也恭祝大家新年进步。 Dan tidak terasa kita sudah 10 bulan di dalam satu kondisi, kita telah melewati satu masa di tahun yang lalu dengan keadaan yang begitu sulit. 我们经过了去年的4个月份里困难的时间， Oleh sebab itu saudara, tahun ini kita akan memulai satu tema yang baru yang kiranya nanti boleh akan menguatkan akan kehidupan rohani kita. 但是我们要开始新的一年，以神的话语来坚固我们。 Nah, kita akan belajar mengenal tentang Allah perjanjian di dalam Alkitab. 我们要认识那上帝之约。 Mari kita sekarang berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. 我们再次剃头祷告。 Tuhan, kami bersyukur di dalam hidup kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh dengan perjanjian kepada kami. 亲爱父上帝，我们要感恩，在生命中认识你是一位充满约的上帝。 Di mana kami melihat 1 tahun yang lalu kami telah melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami ya Tuhan. 在我们的生活当中，我们经过了一年困难的时间， Tetapi kami juga melihat anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. 但是我们也经历了神你不尽的恩典。 Oleh sebab itu Tuhan, memasuki tahun yang baru ini kami sekali lagi menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. 在我们进入新的一年，我们把一切完全交托在你的圣手中。 Engkau Allah yang penuh dengan daulat di dalam hidup, di dalam alam semesta ini. 你是充满全能在宇宙万物的神。 Engkau Allah yang juga penuh dengan perjanjian, penuh kasih setia bagi orang-orang percaya. 对于信徒也充满神你的恩典和你的应许。 Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu Tuhan memulai tahun yang baru ini. 因为我们要思想你的话语来开始新的一年。 Ya Tuhan, memenuhi hati kami dengan sukacita dan kehausan untuk lebih mengenal Engkau. 求神你用喜乐的心充满我们，让我们更加认识你。 Berkati pemberitaan firman pada pagi ini. 求你祝福今天早上的信息， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督圣名求而感恩， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, salah satu hal yang sering kita lupakan di dalam kita mengenal Allah, ialah Allah kita adalah Allah perjanjian. 在我们认识神的过程当中，我们容易忽略了我们的上帝是上帝之约。 Mari kita membuka Keluaran 6 ayat yang ke-7, saudara. 我们来看出埃及记第6章第7节。 Keluaran pasal 6 ayat yang ke-7 berbunyi seperti ini. Keluaran 6 ayat ke-7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. 我要以你们为我的百姓，我也要做你们的上帝。你们要知道，我是耶和华你们的上帝，是救你们脱离埃及人重担的。 Saudara sekalian, di dalam Alkitab ternyata Allah itu menyatakan diri kepada kita di dalam berbagai aspek. 在圣经里面，从各方面神向我们显明。 Selama ini kita mungkin hanya mengenal Allah sebagai Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita dan sebagainya, saudara. 我们认识上帝是看顾保守我们的上帝， Tetapi kita melupakan satu aspek yang begitu jelas di dalam Alkitab, bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian. 但是我们忘记了一点，就是上帝是上帝之约。 Saudara, di dalam hidup kita sebagai manusia, kita juga seringkali mengadakan perjanjian, saudara. 在我们人生的过程当中，我们时常也与人立约， Perjanjian kontrak, perjanjian kerja, dan sebagainya. 不论是工作的立约或者其他的。 Ternyata di dalam Alkitab itu juga ada menjadi relasi antara kita dengan Allah. 在圣经里也讲到我们与上帝的关系。 Nah, saudara, apa sih perjanjian yang ada di dalam Alkitab itu pengertiannya? 圣经所说的之约是什么意思呢？ Perjanjian itu adalah satu ikatan atau relasi antara dua pihak yang diikat melalui sebuah sumpah. 这约就是透过两方面所起的事。 Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian Allah dengan kita itu sedikit berbeda dengan perjanjian sesama manusia. 神与我们立约和人与我们立约有不同点。 Karena selain daripada hal yang dikatakan di dalam surat kontrak, Alkitab mengatakan ikatan antara Allah dan manusia itu diikat melalui sebuah sumpah.
神与我们立约，透过一个誓言。 Dan bukan sekedar sumpah, saudara, ikatan perjanjian itu juga diikat melalui darah. 这个不单单用誓言来立约，并且用他的血来立约， Maka disebut sebagai a bond in blood, satu ikatan di dalam darah. 就是在神的血里立约。 Karena Alkitab menunjukkan bahwa kita nanti akan belajar bahwa Tuhan itu selalu akan mengikat perjanjiannya dengan satu tanda, yaitu darah. 神要以一个预表，就是以他的血来为我 Saudara, 们立 inilah 约。 yang menjadi keunikan di dalam perjanjian, di dalam Alkitab, saudara. 这就是圣经的特点， Bahwa ini sebenarnya satu perjanjian yang tidak seimbang. 只是一个不平衡的立约。 Allah yang begitu besar dan begitu kudus 一个伟大圣洁的上帝， mau membuat satu ikatan perjanjian dengan ciptaannya sendiri. 以他的创造物来立约， Yang lemah dan penuh dengan dosa. 是脆弱、充满罪恶的。 Jadi saudara-saudara, di dalam bagian kita mengerti tentang perjanjian Allah ini, kita harus ingat bahwa Alkitab mengatakan kepada kita satu hal yang penting. 当我们记得神与我们立约，我们要注意一点重要的事： Bahwa manusia itu bukan sekedar makhluk ciptaan Tuhan, 我们人类不是单单神的创造物， tapi manusia itu juga adalah makhluk perjanjian dengan Allah. 我们也是以神立约之物。 Dan ketika Allah membuat perjanjian ini, kita harus tahu dia mengikat perjanjian ini sejak di dalam penciptaan. 他与我们立约是从创造之前， Bukan setelah manusia jatuh di dalam dosa. 不是我们跌在罪里。 Saudara-saudara, mengapa Tuhan mau mengikat perjanjian kita dengan kita, saudara? 为什么神要与我们立约呢？ Tadi di dalam Kejadian 6 kita membaca satu kalimat yang menjadi kunci esensi dari perjanjian Allah. 从刚才我们所读的经文里面告诉我们一个内容， Bahwa kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. 就是我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。 Dan ayat seperti ini diulang-ulang terus di dalam berbagai kitab di dalam sepanjang perjanjian lama maupun perjanjian baru kita. 这一句话重复在各种的经节里。 Jadi saudara, tujuan Allah membuat perjanjian dengan kita itu adalah supaya kita menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita. 神与我们立约的目的，就是要我们成为他的百姓，他成为我们的上帝。 Dan ini Tuhan nyatakan mulai sejak di dalam penciptaan. 这从创造开始， Saudara-saudara, apa itu yang menjadi sifat dari perjanjian Allah kepada kita? 这个立约的性质是什么呢？ Alkitab menunjukkan kepada kita beberapa hal penting tentang sifat perjanjian Allah. 在这里，圣经指明几点重要的特点。 Saudara, kalau kita membuat perjanjian dengan sesama manusia, 如果我们与人立约， maka perjanjian itu selalu dimulai dari kesepakatan kedua belah pihak, saudara. 就是双方同意之下， Oh, kamu mau sewa rumah saya ya? Ya, yuk kita buat perjanjian. 我们非同意，彼此同意了才立约。 Tetapi di dalam perjanjian Allah itu tidak berlaku, saudara. 但是在神立约不是这样。 Di dalam Alkitab perjanjian Allah itu merupakan inisiatif dari Allah sendiri. 神立约是神主动与我们立约， Yang memulai adalah Allah sendiri, bukan manusia. 起意在于神，不是在于人。 Saudara tidak pernah menemukan di dalam Alkitab manusia itu mengajak Allah untuk mengadakan perjanjian. 在圣经里面，我们看不到人求神立约， Allah yang berinisiatif, yang memulai untuk mengadakan perjanjian dengan manusia. 神主动的开始与我们立约。 Maka ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Siapakah kita sehingga Allah itu mau mengikat perjanjian dengan kita? 我们是谁呢？神要与我们立约。 Saudara-saudara, kalau manusia membuat perjanjian, minimum itu adalah di dalam kondisi yang seimbang, sepadan. 如果我们人双方立约是同等的， Kita jarang sekali menemukan orang mengadakan perjanjian dengan orang yang lebih rendah dari dirinya, saudara. 我们与人没有比我们更下等的人来立 Tetapi 约。 di dalam Alkitab justru Allah itu yang memulai dan berinisiatif mengikatkan dirinya dengan perjanjian dengan ciptaannya manusia. 但是圣经里面告诉我们，神自己主动的与我们创造物来立 Ini 约， adalah sifat yang pertama dari perjanjian Allah. 这就是神立约的性 Yang kedua, 质。 saudara, di dalam perjanjian Allah, Allah sendiri yang memulai,
Allah sendiri yang juga menyatakan isi perjanjiannya kepada kita. 神主动开始，神也把他的内容告诉我们。 Saudara, Tuhan tidak pernah mengajak diskusi manusia. 他没有跟我们讨论， Enaknya isinya perjanjiannya bagaimana ya? Kamu ini, saya begini dan sebagainya. Tidak ada, saudara. 他没有跟我们商量说我们应该怎样立约。 Allah yang menentukan the rule of game, aturan permainannya. 神自己界定他所要做的， Allah yang mendeklarasikan isi dari perjanjiannya dengan manusia. 神也自己写出他的内容。 Allah yang menentukan apa yang menjadi hak manusia, apa yang menjadi kewajiban manusia. 他界定人所当行的任务和责 Dan 任。 Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk tawar-menawar. 神没有给我们讨论的机会。 Ketika Tuhan memberikan perintah tentang perjanjian kepada Adam, Tuhan tidak mengatakan kepada Adam, kalau tidak suka boleh diralat ya. 他给亚当立约的时候，没有说如果你不赞成可以修改， Kalau keberatan boleh usul mau diganti apa isinya. Tidak ada, saudara. 如果你感到不同意，可以把它修改，没有 Nah, 这 dia Allah 件 yang berdaulat, dia menentukan isi dari perjanjiannya dengan manusia. 神有主权，也界定他一人的立约。 Dan saudara-saudara, tanda perjanjian Allah yang ketiga, karena dia adalah Allah yang setia, maka di dalam isi perjanjian itu Allah seringkali menyatakan dengan sumpah atau janji kepada manusia. 因为他是信实的主，所以他开始列的时候，他成就他的誓言。 Ini satu perjanjian yang luar biasa, saudara, sehingga Allah yang berinisiatif itu, dia bersumpah demi dirinya sendiri. 他是信实的神，他以自己为他立约的誓言， Bukan manusianya, saudara. 不是在以人。 Dan di dalam perjanjian itu sumpah Allah seringkali juga disertai dengan tanda-tanda perjanjian. 所以在神的实验当中，也有一表随从。 Kalau kita membuat perjanjian dengan sama manusia, selalu ada tandanya. 如果我们一人签合同，一定有他的标志， Mungkin itu adalah surat dari notaris dan sebagainya. 可能是从这个理事处来的一封信。 Jika dua negara mengadakan perjanjian, selalu teken MOU 2 kali langsung saling bertukar, saling menyimpan tanda perjanjian itu. 那么我们彼此同意签合同，彼此把这个合同 Maka 收 saudara 起 nanti 起 akan 来。 melihat di dalam Alkitab, setiap kali Allah membuat perjanjian dengan manusia, Tuhan selalu memberikan tanda perjanjian, the sign of covenant kepada manusia. 所以当神以人立约的时候，他就赐下他的仪表。 Untuk apa saudara tanda ini diberikan? 这个仪表为了什么呢？ Supaya manusia mengingat akan kewajibannya kepada Allah. 以致人类想起他对神的任务， Supaya manusia juga mengingat akan janji Allah kepada mereka. 他也记得神对人的应许。 Saudara-saudara, tanda keempat dari perjanjian Allah ini memiliki sifat yang divergent atau sesuatu yang meluas. 这一个仪表是非常广阔的。 Saudara perhatikan di dalam perjanjian Allah pertama-tama itu Allah hanya membuat perjanjian dengan satu orang, yaitu Adam. 他起初就是以一个人立约，就是亚当。 Setelah itu perjanjian itu makin meluas, Allah mengikat perjanjian dengan satu keluarga. 然后他蔓延到一个家庭， Lalu meluas menjadi satu suku 然后 Israel. 到一个民族，就是以色列人， Kemudian menjadi satu bangsa yang besar. 也成为一个国家， Dan akhirnya perjanjian ini berlaku bagi seluruh umat manusia. 一直到延漫着到全人类， Bukan hanya bangsa Yahudi saja. 不是单单犹太人。 Nah, ini saudara satu sifat yang Allah nyatakan di dalam Alkitab. Pelan-pelan perjanjian itu makin melibatkan banyak orang. 圣经告诉我们，这一个立约慢慢的蔓延到全人类。 Dan yang terakhir saudara, sifat perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal dan tidak bisa dibatalkan. 这个立约是永恒之约，是不能够被取消的。 Di dalam Mazmur 105 ayat ke-8 dikatakan, ia ingat selama-lamanya akan perjanjiannya yang kekal. 在诗篇105篇那里说，他纪念他的约，直到永远，直到千代。 Juga di dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, dia Allah yang setia yang memegang perjanjiannya.
这里说他是信实的神，是持守约的神。 Saudara-saudara, ayat-ayat seperti ini itu muncul puluhan kali bahkan ratusan kali di dalam Alkitab kita. 在圣经千百次出现这样的词。 Sekali Allah membuat perjanjian dengan manusia, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. 一次神与人立约，没有一个人能够取消这个约， Bahkan termasuk diri Allah sendiri. 神自己也不能够取消。 Saudara-saudara, perjanjian seperti apa kok tidak bisa dibatalkan oleh Allah sendiri? 为什么这个约不能够被取消呢？ Karena Allah yang memulai, Allah yang berinisiatif, maka Allah yang akan menggenapkan perjanjiannya dengan manusia. 因为神所开始，神主动，所以神要完成。 Jadi saudara, di dalam Alkitab kita menemukan ternyata Allah itu membuat perjanjian dengan manusia di dalam beberapa tahap, saudara. 在圣经里头，我们看见神分几个过程与人立约。 Para teolog itu memberikan nama-nama yang sesuai dengan orang di mana Tuhan membuat perjanjian dengan orang tersebut. 神学家把它分类成 Maka 与 kita 人立 mengenal 约， yang namanya Adamic Covenant yang akan kita pelajari pada hari ini. 就是亚当之约。今天 Yang 早上我 kemudian 们学 Tuhan 习 ulang 的， kembali dengan Noahic Covenant, 然后是挪亚之约， Abrahamic Covenant, 还有亚伯拉罕之约， Mosaic Covenant, 还有 Davidic Covenant, 大卫 dan 之 nanti 约， perjanjian baru The New Covenant di dalam Kristus. 还有新约在基督里。 Saudara-saudara, 6 perjanjian ini bukan 6 perjanjian sesungguhnya. 这个6个月不是6个月， Tapi ini satu perjanjian Allah yang dinyatakan dengan 6 tahap kepada manusia. 这是神与人立约，分6个过程向人显 Dan di 明。 dalam masing-masing perjanjian Allah dengan orang-orang ini masing-masing memiliki keunikannya sendiri-sendiri. 在每一个月当中有它的独特处。 Maka saudara, hari ini kita akan melihat ya, mengapa kita itu perlu dan mengerti tentang teologi perjanjian ini, saudara. 所以我们为什么要明白这个神学这个月？ Karena teologi perjanjian ini ada sebagai satu perspektif bagi kita orang percaya untuk melihat keutuhan Alkitab dari PL sampai PB. 这里给我们看见圣经的全体性，从旧约直到新约。 Teologi perjanjian ini merupakan satu ekspresi rencana keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. 这就是上帝在基督里面所给我们的救恩。 Teologi perjanjian inilah yang menjamin bahwa keselamatan di dalam Kristus itu tidak pernah akan digagalkan oleh siapapun. 这神学之业说，在主里面的救恩，没有人能够取消。 Maka kalau kita mengerti tentang teologi perjanjian ini, kita bisa melihat Alkitab dari PL sampai PB dengan lebih utuh tentang firman Tuhan. 如果我们明白这神学之业，我们就能够明白圣经的全体性，从旧 Dan 约 saudara 到 akan 新约。 melihat dari PL sampai PB isinya merupakan sebenarnya perjanjian antara Allah dan manusia. 从旧约到新约，我们可以看见上帝与人立约。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka hari ini saya mengajak kita mulai merenungkan perjanjian pertama Allah dengan manusia. 所以今天我们思想就是起初神与人立约， Yang biasa disebut dengan Adamic Covenant, perjanjian Adamik. 就是亚当之约。 Saudara, ini adalah perjanjian pertama Allah dengan manusia sekaligus menjadi dasar dari semua perjanjian-perjanjian selanjutnya. 只是神起初与人立约，也是与其他的一切的约的根基。 Dan inilah satu-satunya saudara perjanjian Allah dengan manusia sebelum manusia jatuh di dalam dosa. 这就是神与人立约，在人还没有跌在罪里之前。 Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ini bercerita tentang awal segala sesuatu. 从创世纪第1到第3章讲到万物的起头， Berbicara tentang penciptaan manusia dan seluruh alam semesta. 讲到人的创造宇宙万物。 Awal dari keluarga pertama kali dibentuk oleh Tuhan. 神起初所建立的， Termasuk adalah awal pertama kali Allah mengikat perjanjian dengan manusia. 也就是神起初与人立约。 Maka saudara, karena ini adalah terjadi sebelum manusia berdosa, beberapa nama lain daripada Adamic Covenant itu adalah perjanjian penciptaan. 所以，至少还没有跌在罪里之前，
有的被称为是创造之约。 Karena Allah mengikat perjanjian dengan Adam itu di dalam konteks penciptaan, maka disebut dengan perjanjian penciptaan, covenant of creation. 因为神与亚当之约就是在创造之前变成创造之约。 Nama lain diberikan karena Allah mengikat perjanjian dengan Adam ini di Taman Eden, beberapa menyebut dengan Edenic Covenant. 因为在伊甸园，神与亚当立约，也被称为伊甸之约。 Dan beberapa lain teolog mengatakan sebagai covenant of work, covenant atau perjanjian perbuatan, karena ini menuntut ketaatan dari Adam. 有的人被称为行动之约，因为需要亚当Nah, 的 saudara, 行 apapun 动。 namanya itu tidak menjadi masalah, saudara. 它的名称是任何没问题， Semuanya benar, semuanya boleh berlaku bagi kita. 一切都可以应用。 Maka kita hari ini mau belajar apa sih yang Tuhan mau ikat perjanjian dengan Adam di Taman Eden, saudara. 今天我们要学习神与亚当在伊甸园之约，要我们学习什么？ Saudara-saudara, siapakah Adam di mata Allah? 亚当在神的面前是任何人。 Di sini ada perbedaan antara kaum Lutheran dengan kaum Reform melihat tentang pribadi Adam di Taman Eden. 路德派的人与这个改革宗派有不同的观点对亚当。 Saudara, kaum Lutheran melihat Adam ini sudah berada di dalam satu status yang ideal, sempurna, saudara. 路德派的人看亚当的身份是已经完全的， Adam sudah berada pada satu titik yang Tuhan inginkan. 他已经达到神所要的标准。 Sehingga kaum Lutheran tidak melihat perlunya Allah mengadakan perjanjian dengan Adam. 所以在他看来，上帝不必与他立约。 Tetapi di dalam teologi Reform melihat dengan kacamata yang berbeda. 但是改革宗派用不同的眼光。 Adam memang sudah sempurna karena dia ada gambar dan rupa Allah. 亚当已经完全，因为他是上帝的 Tetapi 形 Adam 象。 belum berada pada titik yang ideal yang Tuhan inginkan dia sebagai gambar dan rupa Allah. 但是他还没有达到神要他达到的标准，按照神的形象。 Itulah sebabnya Allah masih perlu mengadakan perjanjian dengan Adam. 因着这个缘故，所以神要与亚当立约。 Saudara-saudara, perjanjian Allah dengan Adam itu dinyatakan di dalam kitab Kejadian apa saja isinya. 与亚当之约在创世纪里告诉我们内容是什么。 Setelah Tuhan menciptakan Adam, di situ Tuhan banyak memberikan perintah yang merupakan perjanjiannya dengan Adam, saudara. 当他给他命令的时候，他就与亚当立约。 Hendaklah kamu menguasai dan mentaklukkan bumi. 你要管理这地上， Hendaklah kamu beranak cucu, memenuhi bumi, 你要生养众多，并且管理这个， mengelola bumi, 要管理这个， memberi nama binatang dan sebagainya. 给动物起名等等。 Nah, saudara, itu ada bagian dari perjanjian Allah dengan Adam. 这就是神与亚当立约的内容。 Nah, kalau saudara perhatikan, semua isi perjanjian Allah dengan Adam itu di dalam bentuk perintah. 神与他一切的立约是命令式的。 Nah, ini yang tadi saya katakan di depan, saudara. Tuhan yang menentukan isi perjanjiannya, saudara. 神在这里界定了约的内容， Tuhan tak pernah mengajak Adam diskusi. 他没有跟他商量。 Adam, apakah perintahku terlalu berat buat engkau? 哦，亚当，是否我的命令太重？ Oh ya Tuhan, ini terlalu berat, tidak sanggup saya melakukan. Ganti Tuhan, lalu Tuhan mengganti. Enggak ada, saudara. 亚当没有说哦，太重了，上帝我承受不了，你为我修改。 Dan kalau saudara lihat, semua perintah yang Tuhan berikan itu dinyatakan di dalam bentuk kalimat positif. 所以我们看在一切的命令当中是正面的。 Tapi kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian Allah dengan Adam, ada satu perjanjian yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam bentuk kalimat negatif. 但是在制约当中有一个是负面的， Di dalam Kejadian 2 ayat ke-17. 在创世纪第2章17节， Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan. 只是分别善恶树上的果子，你不可吃。 Di situ muncul kalimat negatif dari perjanjian Allah dengan Adam. Jangan kamu makan. 这里有负面的，就是说你不可吃， Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. 因为你吃的日子必定死。 Saudara, kalimat ini kalau dibalik secara implisit artinya, ya kalau engkau tidak makan, berarti engkau akan hidup. 如果反面来说，如果你不吃，你就要生存。
Saudara, banyak teolog mentafsirkan inilah sebenarnya esensi perjanjian Allah dengan Adam, saudara. 这就是神与亚当的约的内容。 Adam memang sudah sempurna menjadi gambar dan rupa Allah. 亚当已经完全成为神的形象， Tetapi Adam belum mencapai satu titik yang ideal di mata Tuhan. 但是他还没有达到一个标准， Dia harus diuji oleh Allah. 他要受试炼。 Maka Tuhan memberikan satu perintah di dalam kalimat negatif seperti ini. 所以神给他一个负面的一个命令。 Jadi saudara, kalau kita tadi melihat sifat perjanjian Allah itu selalu ada tandanya. 所以我们看上帝的约有他的这个特征。 Nah, di dalam perjanjian Allah dengan Adam ini apa tandanya, saudara? 他与亚当的约的预表是什么呢？ Tandanya adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. 就是分别善恶之树。 Ini adalah sign of covenant, tanda perjanjian. 这就是一个约的预表。 Semua pohon boleh kamu makan. 所有的树上的果子你可以吃， Kecuali satu pohon ini tidak boleh kamu makan. 除了这一颗你不可吃。 Saudara-saudara, apa sih artinya pohon pengetahuan baik dan jahat ini? 这个善恶树的果子有什么预表呢？ Banyak orang bingung, saudara. Ini kira-kira pohon seperti apa modelnya ya? Di toko buah tidak ada ini jual. 我们怎么样想象这个是什么样的 Kok 果子？ namanya aneh, pengetahuan baik dan jahat? 为什么被 Apakah- 分为分别善恶的树？ Apakah kalau sebelum makan buah ini Adam tidak tahu apa itu yang baik dan yang jahat, saudara? 难道还没有吃这个果子的时候不能够分别善恶吗？ Saudara-saudara, nama ini merupakan satu simbolik daripada hakikat Tuhan itu sendiri. 这个分别善恶树上的果子讲明神自己。 Tuhan melarang Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini, saudara. 神禁止亚当吃着分别善恶树的果子， Bukan supaya Adam tidak tahu apa yang baik dan yang jahat. 不是亚当不能够分别善恶， Tetapi Tuhan melarang Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat ini 神禁止他吃这个禁果， supaya Adam tidak menjadi standar apa itu yang baik dan apa yang jahat. 以致亚当不成为善恶的标准。 Saudara, saya harap kita mulai mengerti tentang kejadian pasal yang kedua dan ketiga ini, saudara. 我们明白创世纪第2章、第3章， Allah ingin mendidik kepada Adam 这里上帝要教导亚当， bahwa standar apa yang baik dan yang jahat itu terletak pada diri Allah sendiri, bukan pada dirinya Adam. 善恶在于上帝，不是在于人。 Bahwa ketika Adam memakan buah itu dan melawan Tuhan, sebenarnya dia ingin menjadikan dirinya standar yang baik dan yang jahat. 所以当亚当吃这个禁果的时候，他要以自我为善恶的标准。 Saudara, itulah esensi perjanjian Allah dengan Adam, saudara. 这就是亚当与上帝约的内涵。 Sesuatu yang nampaknya sepele, cuma tidak boleh makan satu buah itu tok. 一个看来很普遍就不可吃， Nah, maka pertanyaannya, mengapa Allah itu menguji Adam seperti ini? 为什么上帝要如此的试炼他呢？ Saudara-saudara, beberapa pentafsir mengatakan Tuhan menguji Adam seperti ini supaya Tuhan menyatakan dirinya sebagai the Lord of man, Tuhan atas manusia, dan Adam sadar bahwa sebagai ciptaan, sebagai hamba, dia harus taat dan menyembah Allah. 这个事情是让亚当觉悟自己是被创造的，神是有全能的。 Melalui pengujian Allah ini, Tuhan ingin menguji ketaatan dari Adam sebagai makhluk ciptaannya. 透过这个试炼，上帝要亚当顺服，学习顺服。 Saudara, yang kedua, mengapa Allah menguji Adam seperti ini? 为什么上帝试炼他呢？ Supaya melalui pengujian ini manusia itu disadarkan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kebahagiaan di dalam dirinya, bukan ciptaan yang lain. 神要透过这件事情让人类觉悟，人幸福的源头是在于上帝，不是在于其他的被造物。 Saudara-saudara, kita ini kadang-kadang harus diuji dengan sesuatu yang begitu menarik untuk menguji kesetiaan hati kita. 有时候我们要有一些事情来试炼我们的心。 Kalau kira-kira ada barang yang berharga di depan kita, kita tertarik enggak untuk memilikinya atau kita tetap mau setia mengikut Tuhan?
当有一个宝贵的事情来吸引我们，我们是否要忠心跟随主，或者要 Nah 拥 inilah 有 saudara 这 yang 些？ Tuhan kerjakan di dalam dirinya Adam. 这就是上帝在亚当身上所做的。 Tuhan sedang menguji Adam, dia mau setia menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan di dalam hidupnya, atau dia menjadikan pohon pengetahuan baik dan jahat ini sebagai sumber kebahagiaan di dalam hidupnya. 所以要试炼亚当是否以上帝为他幸福的源头，或者以那分别善恶树为他幸福的源。 Inilah saudara sebabnya Tuhan harus menguji tentang kesetiaan Adam sebagai makhluk ciptaannya. 所以这就是上帝要试炼他的创造物亚当。 Saudara, perjanjian Allah dengan Adam ini merupakan satu perjanjian yang unik, saudara. 所以上帝与亚当之约是一个很特殊的。 Allah harus menguji Adam dengan seperti ini sebab dia itu adalah representasi umat manusia. 上帝要这样的试炼亚当，因为他是人的代表。 Perjanjian ini adalah perjanjian yang penting, saudara, karena Adam sedang mewakili seluruh umat manusia keturunannya. 这一个月非常重要，因为亚当代表全人类他的后裔。 Bila Adam itu setia kepada Allah, maka seluruh keturunannya juga akan menikmati hasilnya. 因为如果亚当顺服，所有他的后裔都要领受这个部分。 Tetapi bila Adam melawan Tuhan dan tidak setia, maka seluruh keturunannya juga akan harus menanggung resikonya. 但是如果亚当悖逆不顺服神，那么他的后裔也要承担这个后果。 Saudara, kalau kita pikir, apakah Tuhan jahat memberikan ujian Adam seperti ini? 我们看是否上帝有恶意来试炼亚当。 Banyak orang berkata Tuhan itu kok jahat ya, Tuhan kok kejam ya, Tuhan kok tidak adil ya. Memberikan Adam ujian yang begitu berat. 有的人说，上帝为什么这样残忍，使亚当有这样重的试炼？ Saudara-saudara, sebenarnya ujian Adam ini tidak berat, saudara. 其实这个试炼不重， Allah bukan tidak adil kepada Adam. 神不是对亚当不公义， Allah memberikan ujian ini karena sebenarnya Adam itu mampu mentaatinya. 神给他这个命令，其实他有能力可以遵行的。 Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada Adam sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, saudara. 神没有给他过于他不能够承担的， Tetapi Alkitab mengatakan Adam gagal. 但是圣经告诉我们，亚当失败 Adam 了， tidak setia kepada Allah. 亚当不忠于上帝， Adam melanggar perjanjiannya dengan Allah. 亚当违反了他与上帝 Nah, 之 di dalam 约。 Hosea 6 ayat ke-7 dikatakan mereka telah melangkahi perjanjianku di dalam Adam. 何西亚说，在亚当里面，他们已经背叛了我。 Saudara, Adam itu menukar perjanjiannya dengan Allah, ditukar dengan perjanjiannya dengan iblis. 亚当以上帝的约换取与魔鬼之约。 Rupanya Adam itu lebih tertarik dengan perjanjian iblis daripada dengan perjanjian Allah. 原来他更受魔鬼的吸引， Itulah hakikat kejatuhan Adam di dalam dosa. 这就是亚当跌在罪里的内涵。 Dan inilah saudara yang menjadi pola kehidupan bangsa Israel nanti setelah kejatuhan di dalam dosa. 这也就是以色列人重复跌在罪里。 Setiap kali bangsa Israel memberontak kepada Allah, 每一次以色列人背逆上帝， berarti mereka sedang mengingkari perjanjiannya dengan Allah. 表明他们否认了与神的立约。 Setiap kali kita tidak taat kepada Allah, 每一次我们不顺服上帝， berarti kita juga sedang melanggar perjanjian kita dengan Allah. 我们也违反了与上帝所立 Inilah 的 yang 约。 dilakukan Adam di Taman Eden. 这就是亚当在伊甸园所做的。 Saudara-saudara, Adam menjadi prototipe seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini, saudara. 亚当成为全人类的一个代表， Inilah perjanjian di dalam Taman Eden yang begitu penting bagi kita. 所以这个伊甸之约对我们非常重要。 Maka saudara-saudara, bagaimana Allah melihat kejatuhan Adam di dalam dosa ini? 所以上帝怎样看亚当跌在罪里？ Adam di Taman Eden merupakan gambaran relasi Allah yang mula-mula dengan manusia. 亚当在伊甸园是人起初上帝与人关系的一个预表。 Saudara, inilah keinginan Allah menciptakan manusia, dia ingin berelasi, dia ingin menjadi Allah bagi ciptaannya. 这就是神的心愿，他愿意创造人，与人有关系。 Dan kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir, di situ ada gambaran tentang Taman Eden yang diperbaharui. 当我们看启示录的时候，我们看见那个被重复
更新的月。 Saudara, inilah keindahan firman Tuhan ya. 这就是神话语的美 Dimulai 妙。 dari creation, ciptaan Allah, 从创造开始， lalu manusia jatuh di dalam dosa, 然后人类跌在罪里， dan Tuhan menciptakan ulang Eden yang baru, Yerusalem yang baru, recreation di dalam Wahyu 22. 神再次创造新的耶路撒冷，在启示录22章。 Berarti ini menunjukkan sekali lagi bahwa perjanjian Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia. 在这里，我们看见神与人立约不能够被取消。 Perjanjian Allah yang ingin berelasi dengan manusia, meskipun manusia sudah jatuh, Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya kembali. 神与人立约，虽然人犯罪，但是神会更新这个约。 Maka saudara lihat di dalam PL sampai PB, di situ ada benang merah yang tidak terputus akan rencana keselamatan Allah. 所以从旧约到新约，我们看拉一个红线，就是神的救恩不能够被废弃。 Meskipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, 虽然人类已经跌在罪里， meskipun manusia memberontak kepada Allah, 虽然人类背逆神， Tuhan tetap menyatakan anugerah di balik semua penghukuman yang dinyatakan di dalam Alkitab. 神仍然在一切刑罚的背后显明他 Saudara, 的 di 救 dalam 恩。 Kejadian pasal 3 setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara, 在创世纪3章， tetap harus ada penghukuman. 仍然有刑 Dan 罚。 penghukuman itu dinyatakan kepada 3 pribadi. 这个刑罚显 Kepada 在3 ular 个人身上， Kepada Adam 像 dan 蛇 kepada Hawa. 亚当和夏娃， Nah, masing-masing ini menerima konsekuensinya, saudara. 他们个别忍受这个后 Tetapi di 果。 balik penghukuman itu kita tetap melihat anugerah Allah yang setia dengan perjanjiannya. 在这刑罚的背后，我们看见神的信舍的应许。 Nah, saudara, uniknya Tuhan menyatakan dan mengulang perjanjiannya ini bukan kepada Adam, bukan kepada Hawa. 但是他重复这个应许，不是像亚当，不是像 Tapi di tengah-tengah penghukuman Allah kepada iblis yang diwakilkan dalam ular, di sana Tuhan menyatakan anugerahnya, janji tentang Mesias. 跟这个魔鬼说这个约关于弥赛亚。 Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau yaitu ular dan perempuan ini antara keturunannya dan keturunanmu. 我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。 Saudara, di dalam bahasa Inggris lebih jelas. Di situ memakai kata he shall bruise your head. Dia akan meremukkan kepalamu, kata Tuhan. 他说他要伤你的头。 Di situ muncul kata tunggal maskulin, dia laki-laki. 他就是男性。 Saudara, inilah janji juru selamat yang pertama kali muncul di dalam Alkitab yang akan melandasi tentang perjanjian Allah selanjutnya di dalam sepanjang Alkitab kita. 这就是神起初所立的应许之约，要继 Saudara, 续不断的成就。 setelah Adam yang pertama itu gagal memelihara perjanjiannya dengan Allah, 起先的亚当失败遵 maka 守神 Alkitab 的约， mengatakan Tuhan mengutus Adam yang kedua datang ke dalam dunia. 然后神差派第二个亚当来到世界。 Adam yang pertama membawa kegagalan, dilanjutkan dengan Adam yang kedua. 第一个亚当失败了，要继续第二个亚当。 Tetapi saudara, Adam kedua ini tidak langsung datang di dalam perjanjian lama, saudara. 这第二个亚当不是立刻来到旧约， Adam yang kedua ini yaitu Kristus nanti akan baru datang di dalam perjanjian baru. 这个亚当要在新约里面出现。 Namun di dalam penantian tentang kedatangan Mesias ini, Saya- Tuhan mengulang perjanjiannya sepanjang perjanjian lama. 所以神要成就这个应许，重复的在旧约里面。 Maka saudara, bulan Mesias. ini kita akan mencoba meneliti dan menggali berbagai macam bentuk perjanjian Allah yang diulang-ulang di dalam Alkitab bagi kita. 所以我们要在圣经里面更深的查考神与我们 Perjanjian 立约。 Allah dengan manusia ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Allah kerjakan bagi kita. 所以上帝与人立约，讲到神非凡的工作。 Mas saudara harus sadar kita memiliki Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. 所以我们要觉悟，在生命上我们拥有这样伟大的神。 Kita ini tidak layak sebenarnya menjadi rekan perjanjian Allah. 其实我们不配成为神的同工。 Mestinya setelah Adam itu jatuh dalam dosa, maka manusia itu dihancurkan, dibinasakan semua. 当亚当犯罪了，应该人被消灭。
Tetapi Allah justru memperbaharui dan mengulang perjanjiannya melalui bapak-bapak leluhur kita. 但是神再一次的以我们的始祖更新他的约。 Saudara, apa yang bisa kita pelajari hari ini dari perjanjian Allah dengan Adam? 从上帝与亚当之约，我们学习什么呢？ Jikalau kepada Adam, orang yang begitu lemah, Allah menunjukkan kasih setia yang begitu besar, 如果对亚当是这样脆弱的，神的信是这样伟大， maka seharusnya ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. 这也给我们很大的安慰，在这不稳定的期间。 Dia Allah yang setia dengan perjanjiannya, saudara. Tasik- Meskipun kita seringkali lemah. 他是一个信实的主，虽然我们时常软弱。 Nah, biarlah ini jadi penghiburan bagi kita untuk memasuki tahun yang baru bersama dengan Allah perjanjian. 这成为我们的力量，我们进入新的一年，以拿立约的上帝。 Saudara, minggu depan kita akan belajar tentang Noahic Covenant atau perjanjian Allah dengan Nuh. 下个礼拜我们要学习神与挪亚之约。 Apa yang menjadi perbedaan perjanjian Allah dengan Adam dengan Nuh? 神与挪亚之约与亚当之约有什么分别？ Dan semua itu nanti akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. 那下个礼拜我们继续的学 Mari 习， kita tunduk kepala kita 我 berdoa. 们祷告。 Tuhan, hari ini kami belajar tentang satu hal di dalam hidup kami. 亲爱的主，我们在生命上学习一件事， Bahwa Engkau adalah Allah perjanjian yang begitu setia kepada kami. 你是信设立约的主， Allah yang mestinya tidak harus mengikat perjanjian dengan orang yang penuh dengan kelemahan ini. 你应该不以我们软弱的人来立约， Bahkan Kau mau merelakan dirimu untuk selalu dirugikan oleh kami. 但是你时常要因我们而受亏损， Biarlah kebenaran pada pagi ini boleh mengingatkan kepada kami Tuhan. 让神的话语来提醒我们， Bahwa kami tidak berjalan sendirian di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. 在这不稳定的世界里面，我们不是独自行 Nah, 走。 perjanjianmu itulah yang mengikat kami dengan Engkau. 你以我们立约来使我们连 Perjanjianmu 在一 itulah 起， yang membuat Tuhan tidak pernah melupakan kami. 你以我们立约，使你不曾忘记我们。 Tuhan, ajari kami juga menjadi orang Kristen anak Tuhan yang setia di 求 dalam 神 perjanjian dengan Engkau. 教导我们，也成为一个忠心的信 Kami 徒。 kiranya boleh belajar dari kejatuhan Adam di dalam dosa, 我们可以从亚当跌在罪里学 supaya 习， kami tidak bermain-main dengan dosa di dalam hidup kami. 让我们不以罪妥协。 Belajar untuk memegang perjanjian dengan setia sampai akhirnya. 我们学习持守以你所立的约，直到永远。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. 谢谢主，你今天给我们的话语， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。